Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Muhammad Amir Hazri selaku Ketua Kumpulan 8 dan ini adalah ahli-ahli kumpulan saya. Saya Iskandar. Saya Muhammad Arif Farhan. Saya Muhammad Afif Fauzan. Saya Nurjana Maisarah. Dan saya Najwa Maisara. Kumpulan kami telah memilih tajuk Hak Asasi menurut Islam. Tanpa melengahkan masa, saya akan meneruskan pepetangan ini. Hak asasi manusia merupakan satu tuntutan moral yang dipertanggungjawabkan dan satu hal yang sewajarnya mendapat perlindungan hukum. Hak asasi manusia dalam Islam adalah berpaksikan firman Allah Subhanahu Taala yang bermaksud sesungguhnya kami telah memuliakan atau memartabatkan anak Adam. Majid Kaduri telah menggariskan 5 prinsip utama hak asasi manusia yang terpenting dalam Islam. Yang pertama, maruah diri dan persaudaraan. Yang kedua, hak persamaan tanpa mengira warna kulit, bangsa atau agama. Yang ketiga, menghormati hak reputasi dan keluarga setiap individu. Yang keempat, hak seseorang untuk dianggap tidak bersalah sehingga dibuktikan bersalah. Dan yang terakhir, hak kebebasan bagi setiap individu. Menurut Dr. Wahab Al-Zuhaili, hak asasi manusia ialah himpunan beberapa hak yang dimiliki oleh seseorang yang sangat berkait rapat dengan kewujudan sebunjadi yang diperlakukan secara universal walaupun belum diiktiraf oleh mana-mana kuasa. Seterusnya saya akan menyerahkan pepetangan ini kepada Iskandar. Terima kasih Amril. Ia merangkumi hak asasi seperti hak untuk hidup, persamaan, kebebasan dalam segala bentuk, hak politik dan sivil, hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasib mereka, hak untuk merdeka, hak untuk mempunyai identiti bangsa, hak menyatakan pendapat, hak beragama, hak belajar dan mendapat pendidikan, hak ekonomi dan sosial, hak milik khusus, hak bekerja dan menjawat jawatan umum, hak untuk mendapat rawatan kesihatan dan sosial, hak mendapat jaminan dan perlindungan negara, hak keibubapaan, hak kanak-kanak, hak remaja dan belia untuk mendapat asuhan, hak kekeluargaan, hak tempat tinggal dan lain-lain. Seterusnya saya akan menerangkan tentang perlindungan Islam terhadap hak asasi. Hak untuk hidup merupakan hak asasi manusia paling utama bagi manusia kerana ia merupakan kurniaan Allah SWT. Perlindungan hukum Islam terhadap manusia dapat dilihat daripada ketentuan-ketentuan syariah. Agama Islam melindungi dan menjunjung tinggi darah nyawa manusia, contohnya larangan membunuh, ketentuan kisah dan larangan membunuh diri. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Wawa. Terima kasih Iskandar. Isi seterusnya adalah Deklarasi Kahirah. Deklarasi Kahirah adalah dokumen rujukan yang sangat bermanfaat mengenai hak asasi manusia menurut perspektif Islam. Hak-hak asasi manusia yang disebut dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW ada dinyatakan dalam deklarasi ini. Deklarasi itu memberi gambaran menyeluruh perspektif Islam mengenai hak asasi manusia dan mengesahkan syariah sebagai sumbernya yang tunggal. Telah diterima pakai dan dikeluarkan oleh anggota-anggota Organizations of Islamic Conference (OIC) di persidangan ke-19 Menteri-Menteri Luar Negara Islam di Kahirah pada 5 Ogos 1990. Pada 30 Jun 2000, negara-negara Islam yang menjadi ahli OIC bersetuju menyokong deklarasi Kahirah ini. Ia mengisytiharkan tujuan deklarasi Kahirah sebagai garis panduan umum bagi anggota-anggota OIC dalam bidang hak asasi manusia. Ianya juga dilihat sebagai respon negara-negara Islam kepada UDHR. Seterusnya, Nurjana Maisarah. Terima kasih Najwa. Deklarasi Kahirah melihat hak asasi manusia dari sudut prinsip-prinsip yang telah ditetapkan oleh Islam. Dalam mukadimahnya, Deklarasi Kahirah antara lain menyatakan percaya bahawa hak-hak asasi dan kebebasan sejagat dalam Islam merupakan sebahagian daripada teras Islam dan bahawa tiada seorang pun secara prinsip berhak menghapuskannya secara keseluruhan dan sebahagiannya atau mencabuli atau mengabaikannya memandangkan ianya suatu perintah suci yang terkandung dalam kitab-kitab wahyu Tuhan dan dihantar melalui Nabi terakhirnya untuk menyempurnakan mesej suci terdahulu sehingga menjadikan pematuhan terhadapnya suatu pengabdian dan pengabaian atau pencabulannya suatu dosa yang amat dibenci. Dan kerana itu, setiap orang bertanggungjawab secara individu dan ummah bertanggungjawab secara kolektif untuk mempertahankannya. Ianya juga dapat dilihat perbezaan falsafah dan pendekatan deklarasi Kahirah dengan UDHR.
Deklarasi Kairah melihat persoalan hak asasi manusia daripada sudut hubungan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala, manakala UDHR mengambil pendekatan keduniaan dan sekular. Hal ini berlaku secara universal dan mereka bersikap sama rata. Mereka menyenaraikan beberapa perkara seperti berikut, iaitu hak untuk hidup dan menjadi warga negara, hak untuk mendapatkan perbicaraan yang adil, hak untuk memiliki harta, hak untuk memperoleh keselamatan daripada keganasan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan penjagaan kesihatan dan hak untuk berkahwin dan berkeluarga. Seterusnya saya serahkan kepada Arif. Terima kasih kepada Dian. Saya akan menerangkan tentang Piagam Madinah. Piagam Madinah merupakan konsep yang terkandung dalam piagam yang lahir pada zaman Nabi Muhammad SAW. Adalah adanya pernyataan atau kesepakatan masyarakat Madinah untuk melindungi dan menjamin hak-hak sesama warga masyarakat tanpa melihat latar belakang, suku dan agama. Piagam Madinah atau Mitsaqul Madinah yang dideklarasikan oleh Rasulullah pada tahun 622 Masihi. Ada dua landasan pokok Piagam Madinah. Semua pemeluk Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeza suku bangsa. Hubungan antara komunis, Muslim dan bukan Muslim didasarkan pada prinsip A. Berinteraksi secara baik sesama tetangga, B. Saling membantu dan menghadapi musuh bersama, C. Membela mereka yang teraniaya, D. Saling menasihati, E. Menghormati kebebasan beragama. Seterusnya saya akan menyerahkan kepada Afif Fauzan. Okey, akhir sekali saya akan menerangkan kesimpulan. Salah satu cabaran terbesar yang dihadapi oleh umat Islam zaman ini ialah cabaran di dalam berhadapan dengan isu-isu hak asasi manusia. Ini kerana hal-hal keagamaan dianggap dari perspektif hak asasi manusia dan hak kebebasan beragama dan langsung jauh sekali daripada prinsip kepatuhan dan pengarahan kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Islam sememangnya menganjungi hak asasi manusia, tetapi di dunia ini tidak ada kebebasan mutlak dan tidak ada hak tanpa tanggungjawab. Hak dan tanggungjawab manusia hendaklah mengikut garis panduan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan keperluan masyarakat dan negara. Asalnya sembilu dari bulu, 3 diayam jadikan tampian. Kami mengusul darinya 10. Salah dan silap mohonlah dimaafkan. Sekian, terima kasih.